Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Suara Muda Podcast. Podcast anak muda yang membicarakan terkait isu politik, ekonomi dan juga sosial. Kembali lagi dalam episod yang kelima di Suara Muda Podcast pada hari ini 14 Oktober. Yang mana kita beralih pula, yang mana sebelum ni kita dah masuk kepada isu politik, kita dah masuk juga tentang isu sosial dan saya rasa boleh dikatakan ini yang pertama kan, bagi bidang ekonomi. Yang mana mungkin satu yang baru untuk para pendengar dan mungkin juga satu benda yang pernah dengar tapi tak pernah ambil tahu, boleh jadi juga. Dan hari ni kan kita bawa satu tajuk kan dalam bidang ekonomi yang mungkin kan special sikit untuk hari ni, iaitu meteorologi, timbang dan sukat, mana usuannya prinsip keadilan. Panjang sikit dia punya tajuk tapi nanti saya tulislah dekat tu. Okay, so hari ni kembali lagi dalam Suara Muda Podcast bersama saya satu tetamu undangan khas saya yang diberi gelaran TC Ahmad Hizir. Ya, Betul kan? betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil bro Panggil bro boleh. Panggil bro. Okay, so kita akan bahasakan diri kita as a bro. Okay, so hari ni saya bersama Bro Hizir kan, ataupun nama nickname Bro Ide kan? Betul. Untuk lebih orang cakap lebih manja lah Betul. panggilan itu kan. So hari ni kita bersama dalam Suara Muda Podcast. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama dalam satu platform yang masih kecil. Walaupun hari ni Suara Muda Podcast baru bermula, tapi sudi meluangkan masa untuk orang cakap berbahasa ataupun berbicara tentang topik kita pada hari ni. Yang mungkin ini pertama kali ke macam pernah sebelum tu? Ini kalau untuk podcast ni pertama kali lah. Podcast pertama kali. Pertama kali. So kita tengok dia punya go macam mana. Okay tak okay, alright tak alright. So hari ni macam biasa, and as we know, kalau kita mula je satu sesi dan kita akan nak tahu siapa yang kita invite kan, siapa tetamu kita ni kan. Kita duk sebut tentang special kan, tetamu khas, tapi siapa sebenarnya di sebalik TC Ahmad Hizir ni ataupun Bro Hizir bisa panggil ni. So mungkin boleh perkenalkan diri sikit, boleh cerita terkait latar belakang ataupun anything yang pendengar patut tahu tentang Bro. Okay. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali nak ucap terima kasih lah dekat Bro Amir. Okay, Bro Amir, sebab jemput ni dalam podcast ni. Sebab ni kira pertama kali lah nak menyembang dalam podcast ni. Okay, sedikit perkenalan lah tentang diri saya untuk para pendengar. Nama saya Ahmad Hizir. Saya bertugas di syarikat di Meteorologi Sdn Bhd, berpangkalan di Bangi. Dan pengalaman saya dalam bidang meteorologi ni tak adalah lama sangat, lebih kurang 15 tahun. Okay, sebenarnya salam. Okay, cuma untuk di meteorologi dia masih barulah, sebab sebelum ni saya berada di syarikat yang lain, tapi bidang yang sama. Dan latar pendidikan saya diploma Mechanical Engineering. Saya belajar pun di Melaka juga, di Merlimau. Oh, Ya. So jadi itulah sedikit tentang diri saya. okay. So bila sebut tentang latar belakang, okay, basically sebelum saya jemput dalam sesi podcast, kita ada buat research juga. Macam biasalah kan, kita nak jemput dan sebagainya. Tapi bila kita search nama bro, dia akan keluar TC Okay. Ahmad Hizir. Okay. Apa sebenarnya terms ataupun maksud di sebalik apa perkataan TC tu? Okay. Soalan yang bagus tu. Okay. TC ni adalah satu gelaran. Dia pengiktirafan lah, salah satu pengiktirafan macam IR dan sebagainya. Cuma TC ni dia di bawah MBOT, Lembaga Teknologis Malaysia. Dia ada satu akta di bawah teknologis tu, pengiktirafan dalam bidang-bidang tertentu. Engineering banyaklah, dalam ada 20 lebih rasanya bidang. Dia ada TC dan TS. So untuk TC ni maksud dia juruteknik bertauliah. Kalau TS ni apa nama dia, lupa dah. Professional apa lupa dah. Tapi itulah salah satu pengiktirafan lah kerajaan TC. kerajaan buat. Sebenarnya dia macam first time juga saya dengar. Ya, sebelum saya jumpa bro. Jadi maksud dia
adakah dia diukur daripada kelayakan akademik ataupun dia diukur daripada perlu satu sesi macam attend satu kursus ke, ataupun macam mana untuk dapat gelaran tu? Okey, dia perjalanan dia lebih kurang sama macam nak mendapatkan IR lah. So dia ada melihat dari segi background akademik, pengalaman kerja, dan juga proses dia pun ada melalui interview. Dan bila dah dapat gelaran tu pun dia ada untuk maintainkan gelaran tu pun dia ada satu kata CPD lah, point. Ada point. Lah. So kita kena hadir training selalu macam-macam lah. Kita buat research ke, buat meeting. Jadi semua benda tu dikira lah, diambil kira lah. Berapa lama dapat? So, dia dah stand gelaran tu since berapa until now? Saya rasa baru 2 tahun lah. Oh, baru tahun lah. Baik, sebab ia satu gelaran yang kira macam mungkin dalam bidang profesional, mungkin orang tahu kan TC, TS dan sebagainya, tapi mungkin kalau hari ni kita bicara tentang suara muda, pemuda-pemuda, so boleh saya kata janggal juga for those yang bukan di dalam bidang tu. So that's why saya tanya dengan lebih mendalam, so that orang dapat sedikit sebanyak tentang knowledge pula. Okay, saya tarik balik untuk soalan ni tadi, latar belakang tadi cerita tentang kebanyakan tentang latar belakang akademik. Boleh saya tahu bro asal daripada mana? Okay, saya sebenarnya asal daripada Selangor, Gombak. Dan saya pun bekerja di Selangor juga. Saya belum pernah bekerja di luar daripada Selangor lah. Sekarang ni cuma selalu ke luar dia selalu outstation lah. Cuma belajar je di Melaka. Belajar di Melaka. Belajar saja di Melaka. Faham. Okay, so hari ni kan, untuk para penonton, sebenarnya hari ni kita invite kan Bro Hizain ni sebenarnya untuk satu topik yang macam saya sebut tadi, di meteorologi kan, ataupun meteorologi, timbang dan sukat, di mana uswahnya, yang mana memfokuskan terkait prinsip keadilan. So mungkin kan hari ni kita pernah dengar perkataan yang seakan-akan meteorologi, ataupun lebih sinonim orang sebut tentang meteorologi. Betul kan? Tapi hari ni kita bawa satu yang lain. Sebenarnya kita bukan bicara tentang meteorologi, tapi kita bicara tentang meteorologi. Mungkin ada audiens kat rumah tu macam, diorang ni typo ke kan? Diorang salah ke? Tapi sebenarnya tak. Memang meteorologi. Sebab term tu mungkin you guys tak biasa dengar. Tapi hari ni, ini adalah salah satu reason kita invite di Meteorologi Sedia Berhad ni untuk attend kita punya podcast, supaya dapat bagi tahu kepada seluruh audiens apa sebenarnya meteorologi ni tadi. Dan sebab tu hari ni kan Bro Hizain ni datang. Okay, so bila kita sebut tentang meteorologi ataupun di Meteorologi Sedia Berhad ni, apakah kata keterkaitan Bro ni tadi di dalam sebuah entiti ataupun syarikat ni tadi? Siapa? Okay, pertama sekali ialah macam Bro Amir cakap, istilah meteorologi dan meteorologi ni banyak orang terkeliru. Pernah juga satu ketika dulu pengalaman saya lah, masa berlaku tsunami dulu yang besar tu, orang telefon pejabat kami, katanya pejabat meteorologi. Jadi memang sampai hingga ke sekarang pun memang orang banyak tak tahu lah benda ni. Sebenarnya terms tu dari segi spelling dia ada berbeza sedikit lah. Kalau dari segi maksud meteorologi ni dia adalah satu ilmu kaji cuaca lah, bintang dan sebagainya kalau kita search di Google. Tetapi kalau meteorologi ni, perkataan metro tu sendiri dia berasal daripada bahasa Greek tak salah saya. Bahasa Greek. Dia maksud ukur. Jadi daripada situlah istilah tu digunakan di satu dunia lah, meteorologi. Kalau maksud meteorologi ni dia lebih kepada sains pengukuran. Sebab itu kalau dalam contoh kita punya SIRIM atau kita ada satu national lab dipanggil Makmal Institute Makmal Meteorologi Kebangsaan. Jadi dia gunakan terms meteorologi tu. Makmal tu memang khas untuk kerja-kerja pengukuran. Jadi saya pun sendiri first time juga dengar meteorologi tu. Pernah dengar tapi maksudnya tak tahu pula meteorologi dan meteorologi tu berbeza. Sebab tu antara satu reason saya tertarik juga untuk sesi podcast ni. So hari ni kalau tadi dah cerita meteorologi, kalau yang based on saya punya research macam tu lah, daripada bahasa Greek lah. Bahasa Greek dan juga ketika zaman Yunani tak salah saya. So okay, sebut tentang meteorologi. So hari ni Bro Hizain membawa latar belakang ataupun membawa sebuah entiti yang diberi nama DMSB. DMSB iaitu di Meteorologi Sendirian Berhad. So apa sebenarnya fungsi di meteorologi ni bagi
bidang meteorologi itu sendiri. Okey. Soalan yang bagus tu. Okey, kalau di Malaysia ni kita ada satu akta lah, dipanggil Akta Timbang dan Sukat 1972. So akta ini di bawah KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sekarang. Jadi di dalam tu ada satu section, section 26A, di mana section tu menyatakan dia melesenkan satu syarikat untuk membuat kerja-kerja perentusahaan ni. Pada dahulunya asalnya memang penguatkuasa yang membuat kerja-kerja ni. Jadi dia diswastakan. Jadi peranan di meteorologi ni di Malaysia ni adalah menentusahkan semua alat-alat timbang dan sukat yang digunakan untuk perdagangan di dalam Malaysia. Itu fungsi kami lah. So tadi ada sebut menentusah kan tu, sekejap lagi saya nak apa benda menentusah tu. Dia mungkin satu term yang orang cakap khusus buat meteorologi sendiri. Kalau menentu biasa dengar sah. Biasa dengar tapi menentusah Okay. Ada juga orang sebut menentu susah kan. Susah nak sebut lah. Menyusahkan. Okay. So hari ni kan itu sedikit latar belakang terkait tetamu kita Encik Ahmad Izin bagi entiti di Meteorologi Sdn Bhd, yang mana tadi kalau secara ringkasnya kita boleh rujuk pada tajuk kita, iaitu bicara tentang timbang dan sukat. Basically kalau kita tengok belakang tu ada banner kan, ada sistem ada gambar penimbang dan penimbang selalu kita jumpa dekat mana-mana gerai, pasar dan sebagainya. So bidang-bidang begitulah maksudnya di bawah di meteorologi ni tadi. Baik, so itu sedikit pengenalan terkait di Meteorologi Sdn Bhd dan juga Encik Muhammad Izin sendiri. So mungkin kan kita scroll sebentar kan, pasti kita masuk kepada topik penting kita, iaitu meteorologi, timbang dan juga sukat. Alright, okay, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di Suara Muda Podcast anak muda yang membicarakan terkait isu ekonomi, politik dan sosial pada masa kini. Masih lagi bersama bagi tajuk meteorologi, timbang dan sukat, di mana uswahnya. Ini kita fokuskan terkait prinsip keadilan. Hari ini masih lagi bersama Cik Muhammad Izin, ataupun kita gelar sebagai Bro Z, dan untuk sesi podcast kita yang kelima hari ini, kita masuk kepada tajuk isi penting kita yang seterusnya. Tadi kita dah cerita tentang latar belakang sedikit, pengenalan terkait Encik Ahmad Izin sendiri, dan juga pengenalan apa itu entiti yang diberi nama di Meteorologi Sdn Bhd. Mungkin satu entiti yang orang pernah dengar, tapi macam Encik Izin cakap tadi, orang salah anggap kan, berlaku taufan, berlaku tsunami di meteorologi. So hari ni sebenarnya tadi di meteorologi itu adalah satu, orang cakap, anak syarikat di bawah Kementerian KPDN TKN. Dia syarikat yang dilesenkan. Syarikat yang dilesenkan lah. Term simply SDN. SDN, okay, baik. SDN. So itu term yang lebih khusus untuk di meteorologi itu sendirilah. Okay. So hari ni kita masuk kepada soalan kita yang sebenarnya kita nak tanya kan. Tadi kita baru sebut tentang surface dia, and now we want to dig in. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya apa bicara tentang meteorologi, timbang dan sukat ni, dan apa kepentingan dia yang perlu masyarakat tahu supaya awareness tentang meteorologi ni orang kata capai ke seluruh pihak lah. Sebab nowadays yes, memang semuanya di hujung jari, tapi kalau kita tak gunakan dia dengan benar, sama jugalah kan, ilmuwan tu tetap juga takkan dapat kan. Okay, jadi soalan yang pertama, untuk soalan saya pada malam ni, yang pertama, mungkin tadi dah ada cerita sikit apa maksud meteorologi, yang tadi ada cerita, cuma hari ni kita fokuskan untuk soalan pertama, apa sebenarnya kepentingan meteorologi ni kepada kita, kepada masyarakat ataupun semualah, khusus yang di Malaysia ni tadi, apa kepentingan dia kepada kita? Mungkin boleh tu sikit. Okey, sebagai permulaan dia, kita sebut tentang meteorologi ni ukuran ukuran kalau kita sedar ataupun tidak dalam kehidupan seharian kita ni, sekelilingi oleh pengukuran. Contoh, saya bagi contoh satu situasi, ibu yang mengandungkan bayi lah. Dia perlu pergi ke klinik untuk buat pemeriksaan, untuk timbang keadaan dia, ukur perut. Jadi
di situ dia boleh mengetahui keadaan bayi dia sama ada sihat, normal ataupun tidak. Jadi kita nak kaitkan dalam kepentingan ni, maksudnya sejak dari manusia tu ada dalam alam rahim lagi, dah ada melibatkan pengukuran. Even kalau seorang manusia tu dah meninggal sekalipun, dia melibatkan pengukuran. Nak ukur yang lahat, kain dan sebagainya. Jadi memang pengukuran tu penting lah dalam hidup kita ni. Itu yang perkara pertama. Yang keduanya, kalau kita sebut tentang bidang meteorologi ni, dia ada 3 cabang. Meteorologi industri, scientific meteorologi dan meteorologi legal. Jadi kita berbincangkan hari ini banyak kepada topik meteorologi legal. Jadi kepentingan meteorologi legal ni sebenarnya, bila kita sebut legal, dia melibatkan perundangan, undang-undang. Kenapa undang-undang tu diwujudkan? Tujuan dia adalah untuk mengawal selia alat-alat timbalan sukat. Di samping itu dia nak melindungi pengguna. Supaya melindungi pengguna daripada ditindas, ditipu daripada orang yang tidak bertanggungjawab ni. Jadi apa yang saya boleh katakan, kepentingannya adalah untuk memastikan keadilan, ketelusan dalam perniagaan itu sendiri dan melindungi pengguna. Itu. So maksud dia dia memang meteorologi ni kepentingan dia banyak memberi kepentingan kepada aspek ekonomi sendiri lah. Betul. So macam tadi ada 3 jenis meteorologi kan. Betul, saya tertarik dengan satu statement daripada Bro Hizil tadi, which is diberitahu tentang dalam kehidupan kita sering terlibat ataupun ukuran tu sentiasa ada dalam terlibat kita. Macam contoh tadi diberi contoh tentang ibu yang baru lahir. Ibu yang baru lahir yang mengandung, dia perlu timbang berat dia, nak tengok kadar kesihatan bayi. Sampai dia bayi tu lahir pun dia pergi check up. Betul kan? Dan sampai sekarang pun kalau nak timbang berat badan kena juga perlukan ukuran. So betul, satu term yang ataupun satu statement yang saya sendiri betul juga kan. Sedar kan. Sebab hari ni saya nak kongsikan satu ayat lah. Sebab bila kita sebut tentang ibu yang baru lahir ni, dia sangat sinonim dengan kita yang ada pada hari ni. Sebab tanpa ibu kita tak ada kat sini lah. Dan kalau kita rujuk dalam surah An-Nahl kan, ayat 78, ada term wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan kami mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. So relate lah kat situ kan. Sebab saya teringat ayat tu, so saya kongsikan kat situ lah. Okay, baik. Tadi kita sembang tentang meteorologi ni, dia pergi kepada topik ekonomi. So that's mean by hook or by crook, orang sekeliling perlu tahu. Sebab boleh jadi dia tadi ditipu, dan boleh jadi dia menipu. Kan? Sebab ada juga orang yang tahu tentang meteorologi ni, tapi dia salah gunakan kepada orang-orang yang tak tahu. Kan? Ini yang kita nak kena ambil tu. Okay. Jadi ada mention tentang legal meteorologi. Kan? Legal meteorologi, ada tadi science meteorologi, dan satu lagi apa? Industri meteorologi. Okay. Bila kita sebut tentang legal meteorologi, okay, so apa sebenarnya kepentingan yang kita perlu tahu tentang legal meteorologi ni di negara kita khususnya? Adakah legal meteorologi ni dia baru saja dikuasa-kuasakan, ataupun sebenarnya dah lama kan, tapi orang tak tahu? Jadi okey. Kalau saya cerita sikitlah kronologi sebab dia mesti sesuatu permulaan tu mesti dia ada dia punya kronologi kan. Okey, Akta Timbalan Sukat 1972. Bila 1972 ni maknanya dia baru dimulakan 1972 lah. Tetapi sebelum setahun itu kerja-kerja pemeriksaan penentusan ni dibuat oleh by negeri, enakmen negeri. Dia satu nama enakmen negeri. Sebab tahun tu pun saya pun tak lahir lagi. Jadi bila wujudnya Akta Timbalan Sukat ni tahun 1972, dia pada ketika itu kerajaan tahun 72 tu dia kerajaan bermula mewujudkan akta itu, dan tugas-tugas penentusan semula ini diambil alih oleh kerajaan pada tahun 1981. 1982. Sebab transaksi itu, transisi peralihan tu diambil masa 10 tahun. Sebab apa? Dulu kita gunakan unit-unit macam biasa dengar tak, cupak, gantang. Yang macam dalam cerita apa, Alibaba punya lapuk kan, yang ambil tahil dan sebagainya tu kan. Sebab dulu
kita tak ada, itu dipanggil sistem imperial. Sistem yang tak ada satu standard, hasta apa semua kan. Jadi pada tahun 72 akta tu diwujudkan, orang masih peniaga masih menggunakan unit-unit itu juga. Jadi kerajaan mengambil masa dalam tempoh 10 tahun untuk peralihan tu. Jadi tahun 1982 barulah dikuatkuasakan menggunakan sistem metrik. Sistem metrik tu macam meter, kilogram dan sebagainya lah. Jadi itulah bila mulanya akta itu, perundangan tu, barulah semua tugas-tugas tu diambil alih oleh kerajaan. Dia terletak di bawah Kementerian Perdagangan lah, KPDN. Okay. So kalau sebut tadi sebelum tu kita guna sistem contoh macam tahir, kita tentang apa cupak dan sebagainya tu. Dengan kehadiran cakap di meteorologi ni tadi sendiri, apa perubahan yang kita dapat lihat daripada masyarakat dari aspek ekonomi ni tadi? Sebab kalau sebut ni sistem teknik yang lama tadi tu dah lama digunakan, so pasti ada benefit dia juga kan pada satu ketika dulu. Cuma apa perubahan yang dapat dibawa daripada meteorologi ni sehingga dia mampu bertahan sampai hari ni? Okey, perubahan dia, implikasi dia besar lah untuk masyarakat khusus dan negara juga. Sebab apa? Kalau kita tengok contoh hasta saya dengan hasta orang lain berbeza-beza. Betul. Jadi kalau dia wujudkan satu sistem ukuran meter, ke mana kita pergi pun meter tu sama, satu meter yang sama. Jadi orang ni tak adalah mengalami kerugian, beli dekat sini kurang, kat sana lebih. Jadi itu aspek yang kecil. Kalau aspek yang makronya, dari segi negara kita banyak import export kan barang-barangan tu. Jadi kita nak mewujudkan keyakinan dengan rakan negara lain untuk membuat ni lah import export lah, keyakinan tu. So dia lebih lebih telus lah. Lebih telus. Okay, so Yasmin sebelum ni dari segi ukuran dia more kepada siapa yang mengukur dan siapa yang menjual dan sebagainya. Betul. So dengan kehadirannya ukuran melalui matrix unit ni tadi, dia lebih telus dan lebih tepat. So berlaku keadilan di kes tu. Sesuai dengan tajuk kita, sisi keadilan. Okay, baik. So bila sebut tentang legal meteorologi, adakah ianya digunakan dalam perdagangan? Kan? Okay. Adakah dia digunakan dalam perdagangan ataupun sebenarnya dia bukan hanya sekadar perdagangan ataupun bidang-bidang, sub-bidang-bidang yang lain? Okay, kalau untuk legal meteorologi ni, macam kami punya fungsi, dia di dalam Akta Timbalan dan Sukat, dia ada satu peraturan. Di bawah peraturan tu, peraturan 17, dia dah nyatakan dah 17 kategori alat tu adalah yang digunakan untuk perdagangan. Jadi yang contoh kalau di industri-industri ni ada juga contoh kita ambil kilang. Dia kegunaan dia sendiri. Dia buat contoh dari segi dalam makmal dia, uji kaji dan sebagainya. Dia lebih kepada pengukuran. Macam kita penentusahan, ini pengukuran. Pengukuran ni dia bawa industri meteorologi. Dan dia ada satu makmal pula yang membuat, yang ada ISO ni, dia buat calibration. Jadi dia berbeza. Verification dan calibration tu berbeza. Tapi matlamat dia sama lah untuk alat yang timbang dan tepat lah. So dia secara tak langsung ada juga keterlibatan perdagangan. Ya. Okay. Cuma dia bila sebut tentang perdagangan, dia more fokus pada industri meteorologi. Okay, faham. So itu kan sedikit sebanyak terkait knowledge bila kita sebut tentang timbang dan sukat ni. Oh rupanya terms dia banyak. Ada sains meteorologi lain, industri meteorologi lain, lagi satu legal meteorologi pun lain juga. So sedikit selingan, dan mungkin soalan ni agak clumsy sikit. So macam kalau timbang berat badan tu dia pukul di mana-mana. Okay, timbang berat badan ni, contoh itu soalan yang bagus. Kita nak tanya sebenarnya. Sebelum kita menjawab soalan tu, saya juga nak tambah lah. Kalau di dalam perundangan, dia ada satu term definisi kegunaan untuk perdagangan tu, maksudnya apa-apa alat timbang dan sukat ataupun kita panggil instrumen yang ada pengukuran, contoh mengukur berat, panjang, isi padu dan sebagainya, dan digunakan dalam Malaysia bagi tujuan satu, membuat sesuatu bayaran ataupun transaction yang melibatkan perdagangan. Contoh, saya ambil contoh yang rare sikit lah. Kerusi urut jintel tu kan, kita duduk kita bayar kan, 1 minit, 3 minit, RM3 kan, RM3 1 minit. Jadi dia kat situ dia ada terlibat transaksi tau, transaksi jual beli lah panggil kan.
Jadi di situ kita menguji, bukan kita uji kerusi tu, kita menguji device yang ada kat situ, time tu. Itu masuk kegunaan perdagangan. So dia bukan hanya sekadar berat, panjang, masa pun. Masa pun sama macam meter parking, Okey. shopping complex, kita uji juga. Semua yang kita tak senggol tu semua ada. Ya, semua ada. Oh semua. So di bawah di meteorologi. Ya. Faham? Kalau macam penimbangan berat, Berat badan tadi Yang- soalan tadi tu. yang tu. Okey, penimbangan berat badan tu kalau kata kita just dia tak ada kenakan apa-apa bayaran. So benda tu bukan tertakluk di bawah ni lah. Okay, so maksud dia segala apa, maksud dia mesin ataupun segala apa alat untuk menimbang yang melibatkan transaksi pembayaran dan sebagainya, itu perlu melalui di meteorologi. Okay, faham. So dia bukanlah maksud dia semua alat timbang lah. Bukan. Yang apa dia cakap mendatangkan profit daripada tu, itu perlu dilalui pada. Tapi contoh kalau kata ada pemilik alat timbang yang dia bukan untuk kegunaan perdagangan, kegunaan sendiri, tetapi dia ragu-ragulah timbang ni, aku ni tepat ke tak? Betul ke tak? Saja nak hantar ke kita pun boleh test, tak ada masalah. So tak ada satu strict Tak ada. apa nak cakap requirement untuk kita submit lah. Okay, so itu mungkin boleh bagi tahu sikit macam mana proses dia. Kalau ada tadi yang konsep nak hantar dia Nak hantar tu. Okey, kalau kata ada peniaga mana-mana yang menggunakan alat timbang dan sukat untuk menghantar alat ke pejabat kami lah, boleh menghubungi kami. Ada website, boleh search lah www.dimeteorology.com.my, dan kami boleh bagi panduan lah macam mana kita nak apply, macam mana nak urusan tu. So baik. So hari ni itu sedikit sebanyak terkait penerangan bagi di meteorologi sendirian berat ni sendiri, dan banyak juga knowledge walaupun belum panjang sangat conversation ni, tapi kita tahulah so that mean dia bukan hanya sekadar bicara tentang penimbang dan juga sukat. Dan kalau sebut tentang timbang dan sukat, orang akan ukur tentang ukuran panjang ataupun berat, tapi malahan masa sendiri yang melibatkan profit ataupun melibatkan transaksi bayaran juga melalui di bawah di meteorologi ni. So kat sini terbuanglah saya punya stigma yang mengatakan di meteorologi ni tentang angin taufan. Meteorologi itu sendiri kan, so dia berbeza sikit lah. Dia okey, saya tambah sikit macam kami di meteorologi ni kita ada 4 skop lah, skop bidang. Berat, kalau kita sebut berat, timbang lah, alat timbang. Masa, parking meter ataupun pusat refleksologi, dia charge by jam kan, itu pun kena tertusar. Lepas tu panjang, kalau panjang tu kita ruler lah, ataupun dalam perundangan dipanggil alat sukat linar. Di mana kalau tengok dekat kedai-kedai kain dia ada jual, dia ada pakai benda tu. Jadi itu pun ditentusahkan juga. Dan satu lagi masa, volume. Okey, volume ni semua rakyat Malaysia ada gunalah. Sebab contoh macam stesen minyak. Stesen minyak tu kalau you all perasan, dia isi minyak, dekat atas tu ada satu stiker berwarna pink lah. Macam ni lah, data gambar So ni. itu semua melalui di meteorologi. Okay. Nanti kita tengok macam mana balik ni. Okay. So itu kan sedikit sebanyak knowledge terkait di meteorologi sendiri berat sendiri. Banyak keilmuan yang kita dapat sebab hari ni kita menggunakannya dalam kehidupan seharian kita. And it's not only yang cakap bagi pihak ataupun bidang profesional saja, tapi as a citizen ataupun rakyat biasa pun juga secara tidak langsung terlibat dalam penggunaan alat timbang dan sukat ni tadi tu. Okay, new knowledge. So dan mungkin terkait tajuk timbang dan sukat, it will be the last question mungkin untuk tajuk timbang dan sukat. Hari ni pelaksanaan timbang dan sukat, tadi kita ada sebut benefit, sebenarnya perbezaan dengan sistem yang lama kan, contoh macam sistem cupak, sistem tahil dan sebagainya tadi tu kan, hasta dan sebagainya. So tidakkah sebenarnya akta timbang dan sukat ni dia menyukarkan untuk sebuah mensusahkan sebuah transaksi perniagaan untuk pedagang mungkin saya tanya. Okey, soalan yang bagus. Okey, sebenarnya mungkin ada setengah-setengah orang ni dia merasakan benda tu susah. Yalah, terikat dengan undang-undang, nak kena buat tu, nak kena putusan, nak kena keluar kos. Tapi bila kita pandang dari sudut yang positif, dia sebenarnya bagus. Sebab yang pertama sekali kita akta ni ataupun perundangan dia melindungi
hak-hak pengguna. Even peniaga tu sebenarnya dia pengguna juga. Bila dia di luar dia pun pengguna juga. Jadi sebenarnya kita melindungi satu sama lain. Nah, jadi kalau kata benda ni tak dikawal ataupun tak ada satu peraturan, jadi akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan menindas, terutamanya orang-orang yang tak tahulah. Dan itu sudut kecil. Kalau sudut makronya, negara sendirilah dia akan memberi kerugian kepada negara, dan negara luar yang nak melabur kat negara Malaysia pun dia akan tak yakin. Oh, dia orang ni alat timbangan sukat ni tak tentu sah ni, kan? Jadi kita takut nak melabur kat situ. So dia ada, orang cakap, lebih banyak kebaikan lah daripada keburukannya tadi. Dan ada term ditentu sahkan tadi tu. Lupa saya nak tanya, apa sebenarnya maksud ditentu sahkan tu? Dan anda kata seorang peniaga ataupun pengguna tadi tidak melalui satu proses ditentu sahkan tadi, apa yang berlaku? Ditentu sahkan tu, maksud ayat penentusahan atau penentusahan semula ni, kalau terms dalam English tu verification lah. Verification and re-verification. Jadi setiap alat-alat timbangan sukat tu, kalau di bawah section 14 atas timbangan sukat ni, memang dinyatakan mana-mana alat yang digunakan bagi tujuan perdagangan mestilah ditentu sahkan. So kalaulah peniaga ni tak ambil tanggungjawab ni, sebab kadang-kadang ada peniaga yang tak tahu. Kita tak cakap semua peniaga ni tipu. Kadang ada peniaga pun tak tahu, kan. Jadi kita kena beritahu dia lah. Makcik, contoh makcik kat kedai kat pasar ni, dia orang tak tahu. Jadi kita kena bagi tahu dia, ni timbang kena buat penentusahan. Kalau tak, akibat dia pihak penguatkuasa KPDN boleh kena compound. Boleh kena compound. Faham. So knowledge ataupun perkara tentang meteorologi ni sendiri perlu semua tahu lah, especially peniaga, sebab nowadays semua nak jadi peniaga, kan. Betul. Jadi perlu orang kata spread dia punya awareness terkait meteorologi. Satu lagi lah, peniaga jangan rasa benda tu susah, sebab kadang-kadang takut instrumen ataupun timbang yang dipakai tu merugikan daripada side dia. Takut. Contoh, benda tu 1 kilo tapi dia timbang 1 kilo lebih, dia tak sedar sebenarnya, tapi alat dia baca 1 kilo. Dia rugi pula, rugikan dia lah. Faham. So ada benefit daripada di meteorologi sendiri lah. So that's mean bicara tentang timbang dan sukat ni, dia mendatangkan positivity dalam industri perdagangan sendiri ataupun ekonomi. Dan sekaligus dia dapat meningkatkan dari segi ekonomi Malaysia sendiri, di mana kalau kita mempunyai alat timbang dan sukat yang ditentu sahkan, di-verify dengan baik, kita dapat menarik pelabur-pelabur asing untuk invest dari negara kita sendiri. Betul. Baik. Itu sedikit sebanyak terkait subtopik untuk timbang dan sukat, kan, yang dibawa oleh di meteorologi sendiri. So mungkin, kan, kita score dulu, kita stop sebentar, kan, kita akan masuk tajuk kita yang seterusnya, section yang seterusnya, iaitu di mana usuhannya bagi aspek timbang dan sukat tadi, dan apa keterkaitannya di dalam prinsip keadilan. So kembali lagi selepas ni bersama Suara Muda Podcast. Kembali lagi dalam Suara Muda Podcast anak muda yang bicarakan terkait isu ekonomi, politik dan juga sosial. Masih lagi, kan, bertenaga dan juga masih lagi bersemangat untuk topik kita, meteorologi, timbang dan sukat. Di mana usuhannya? Yang mana kita akan memfokuskan terkait prinsip keadilan. Kalau tadi kita cerita tentang teori di sebalik meteorologi ni, ataupun orang cakap based on syllabus lah. Kalau dalam cakap belajar tu, ini kira macam knowledge yang ada atas kertas, kan, atas buku. Tapi sebenarnya apa behind ataupun lebih mendalam lagi di sebalik perkara timbang dan sukat ni? Maksud dia yang mana mungkin ada dark side-nya, mungkin ada isu-isu yang pernah berlaku dalam orang cakap bidang ini sendiri, yang mungkin nanti akan diceritakan oleh Encik Izzy, Bro Izzy, untuk kita pada hari ni as a pendengar. Tadi kita dah tahu tertimbang ni, atau mungkin ada berlaku penipuan dan sebagainya. So itu yang kita nak tahu, ketirisan dan sebagainya. Okey, baik. Masih lagi okey? Masih dah lagi. Right. So hari ni bila kita sebut tentang timbang dan sukat, kan, kita pergi kepada satu prinsip, iaitu keadilan. Ataupun keadilan ni tadi dia membawa kepada keseimbangan.
Sebab jika tidak berlaku adil, maka tidak ada berlakunya keseimbangan. Same goes juga apa yang diperjuangkan daripada zaman dahulu. Contoh para orang kata nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan dan sendiri dan sebagainya. Itu semua adalah in order untuk mencapai keseimbangan ataupun keadilan. Yang mana tadi berlakunya eksploitasi ekonomi dan sebagainya dan seterusnya. So kita ambil satu part bila kita sebut tentang timbang nasukat ni, kan apa kepentingan dalam aspek timbang nasukat ni yang kita fokuskan kepada keadilan. Contohnya macam ni. Bila Cik Izzy sendiri berada dalam industri di meteorologi ni ataupun industri timbang nasukat ni, apakah mungkin situasi, mungkin juga perkara yang pernah berlaku yang boleh menunjukkan bahawa perlunya terlaksana benda ni dan untuk mencapai satu keadilan? Mungkin boleh kongsi sedikit. Okay. Bila kita sebut tentang keadilan, macam Bro cakap tadi, keseimbangan kan. Prinsip keadilan ni sebenarnya adalah satu asas yang sangat penting lah dalam perdagangan. Sebab dia nak memastikan transaksi yang berlaku tu, perdagangan tu mestilah adil, jujur dan transparent. Kalaulah kata dalam negara kita ni tidak ada pengawalan tentang timbang sukat ni, dia bayangkan apa jadi dalam negara kita ni, dia jadi tidak seimbang tau. Sebab beli dekat sana dapat kurang, beli dekat sini macam ramai yang akan tertipu. Jadi sebab itu bila sebut adil tu, dia melibatkan tentang kesamaan. Kesamaan maknanya setiap pengguna ni bila dia membeli, dia akan mendapat hak dia. Yang kedua, transparansi lah. Dari segi peniaga sendiri perlu transparent dari segi harga, berat yang dijual, timbang dan sebagainya lah. Yang alat digunakan tu mestilah buat penentusan. Yang ketiga tentang macam tadi saya cakap harga. Dan akhir sekali, ianya semua ni akan memberi perlindungan kepada pengguna. Sebab apa kalau kita tengok dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3, Allah dah berfirman, maksud dia celakalah kepada orang yang menipu, curang dalam timbang dan sukat. So menggunakan ayat celaka tu maknanya ayatnya sangat berat lah kan. Iaitu ayat kedua dia maksudnya apabila dia menerima sukatan daripada orang lain, dia terima dengan maknanya sukatan yang betul. Tetapi ayat nombor 3, apabila dia menyukat untuk orang lain, dia kurangkan. Jadi dekat situ ayat pertama dah Allah dah bagi penekanan tentang timbang sukat ni. Satu term yang berat. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Quran sendiri, perkataan-perkataan yang keras itu contohnya macam celaka, sumpah, macam-macam lagi lah kan, ayat-ayat yang term dia sangat heavy. Dan hari ni kenapa kita sebut tentang prinsip keadilan? Sebab mungkin para audiens Suara Muda Podcast yang biasa ataupun mengikuti perkembangan Suara Muda Podcast yang baru mula bertapak ni, kita banyak cuba mengkupas topik-topik yang mana sekaligus dia memberi impak kepada kemenjadian generasi penerus ataupun anak muda ke depan. Sebab nowadays macam pemimpin-pemimpin kata, menteri-menteri, bahawa anak muda ni yang akan memelopori barisan kepimpinan di Malaysia sendiri kan? Jadi kalau tidak ada prinsip keadilan di dalam diri seseorang individu khusus anak muda tersendiri, macam mana kita nak cerita dia berlaku adil terhadap kepimpinan yang dia akan bawa? Pasti tidaklah. Sebab tu menjadi satu tuntutan untuk kita tadi tidak berdusta. Kan kalau kita semak dalam ada satu ayat surah 60 ayat 12 tu menceritakan bahawa kita tadi tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta. Ada term tidak boleh berdusta, which is kita tak boleh menipu. Kan? So sama juga ianya bukan hanya sekadar aspek perdagangan, malahan banyak lagi aspek yang saya boleh kata hampir semua perkara itu memerlukan kejujuran. Betul. Kalau kita cerita tentang sebuah institusi yang kecil sendiri ataupun institusi keluarga sendiri, itu memerlukan kejujuran. Betul. Kan?
So tanpa kejujuran, berantakan, rosak dan sebagainya. Sebab bila kita tengok, kita back balik kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi aspek keadilan ataupun bicara tentang kesamarataan tadi tu, kita boleh tengok pada zaman Khalifah Saidina Uthman kan, Saidina Umar, di mana pada pemerintahan Saidina Umar tadi, prinsip keadilan tadi diterapkan pada contoh pemilikan tanah itu sendiri. Contoh, kalau kamu kaya, saya miskin, contoh. Tapi zaman Saidina Umar tu, okey, kamu ada 5 ekar, yang ini tak ada. Jadi 5 ekar kamu tu harus dibagikan kepada 5 orang supaya semua mendapat 1 ekar. So dekat situ dia menunjukkan bahawa kesamarataan. Dan hasilnya pada zaman itu sendiri tidak ada berlakunya kemiskinan, dan term miskin tu sangat jarang dijumpai pada zaman tu. Dan sesuai dengan topik kita iaitu timbangan sukat ni, dan yang mana dia kembali balik kepada satu nilai moral, iaitu berlaku jujur kan, as a pengguna dan juga as a, orang cakap, penjual itu sendiri, peniaga itu sendiri. Sebab kalau tidak ada nilai moral tersebut, dia berantakan juga. Same goes tu kepada ketidakadanya prinsip keadilan itu sendiri. So itu salah satu contoh dalam apa yang kita boleh ambil, contoh macam tanah tadi, dan juga kesamarataan dalam timbangan. Itu semua berlaku kan pada zaman dulu, cuma mungkin sistemnya tadi macam cupak, tahil, hasta dan sebagainya. Cuma hari ni di zaman apa kata, in the modern world, hadirnya satu term iaitu meteorologi itu sendiri. Dan mungkin as a pemuda, as a orang muda, kita kena tahu, sebab ini keilmuan yang kita kena bawa, supaya generasi penerus tadi tu bersikap adil. Sebab yes, mana tahu kan ke depan kan ada banyak aspek. Okay, so bila kita sebut tentang ketidakadilan, okay, mungkin sepanjang 15 tahun Encik Hizi berada dalam bidang meteorologi ni, ada tak di mana situasi ketirisan ataupun orang kata adilan yang berlaku sepanjang Cik Izzy sendiri? Mungkin pernah John kata pergi ambush tempat ke, mungkin pernah John, mungkin yang orang tak tahu, ataupun mungkin satu benda yang bagi Cik Izzy, dia satu momen yang Cik Izzy sendiri, Bro Izzy sendiri ingat. Mungkin boleh kongsikan. Okay, bila bro tanya tentang soalan tu, saya teringatlah satu peristiwa dulu kan. Sebab macam kami punya tugas ni, kita ada juga terlibat dengan ambush ataupun penguatkuasaan. Bila pihak kementerian membuat pemeriksaan ataupun operasi, dia akan ajak juga kita. Dia terutamanya berkaitan dengan alat timbangan sukat ni. Jadi adalah satu tempat tu, saya pun tak nak mention lah. Bila kita pergi, dia yang kawasan ni lah, timbang bang-bang rusuh tu kan. Saya terkejut bila kita ambush, kita dapati timbang itu memang dia buat manipulasi. Bacaan dia kurangkan hampir separuh. Hampir separuh. Jadi saya terfikir, bila sebelum saya pergi tu, saya nampak ada pakcik-pakcik tua datang jual besi, jual apa semua. Jadi bagaimana hak dia ditipu? Kita bayangkan macam dia orang tu seperti mak ayah kita kan, datang. Itulah mata pencarian dia. Jadi contoh barang tu 10 kilo, bila dia pergi timbang mungkin 5 kilo. Jadi dia dah ditipu 5 kilo. Dah lah, dia pun dalam keadaan yang kesempitan. Dia ambil kesempatan pula tu kan. Jadi sedih lah situ kan. Jadi sebab itulah saya cakap, pentingnya penguatkuasaan ataupun pentingnya pengawalan akta timbangan sukat di Malaysia ni ditentu sahkan dan dikawal selia. Sebab itulah orang kata kepentingan. Dan kadang-kadang orang tak tahu benda ni kan. So betul. Ketika di dalam kesempitan, dia ambil kesempatan. Dan di dalam aspek ketidakadilan ni tadi sendiri. Sebab tu hari ni podcast Suara Muda ni tadi, Suara Muda podcast ni tadi mengambil satu inisiatif
untuk kita selitkan juga topik ni yang mana menarik sebenarnya kalau para audiens teliti benar-benar. Satu keilmuan yang sangat baru. Dan hari ni secara dasarnya kita harus berbuat sesuatu tadi dengan ilmu. Kan? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu kan. Janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran kamu pasti akan dipertanggungjawabkan. So sama juga tadi kan, kalau kita tengok pada term dipertanggungjawabkan tadi, contoh kalau kita as a consumer ataupun pengguna, kita ditipu, tanggungjawab kita tadi tu contoh daripada 1 kilo menjadi 500 gram, kita yang rugi. Ya, betul. Back to back. Tapi Allah kata, kamu ada telinga, kamu ada mata, kamu tak fikir dulu kan. Tu as a consumer. Tapi as a orang cakap penjual ataupun pengguna, apa term yang sesuai untuk Peniaga. Peniaga sendiri, dia back to back adil dan jujur. Itu kan. Sebab yes, kita tak boleh ambil remeh dan juga kesian. Okay. So bila kita sebut tentang ketidakadilan, tadi kita cerita tentang bagaimana berlakunya satu ketidakadilan ataupun ketidakjujuran di satu lokasi yang mana tadi timbangnya tu hampir separuh dikurangkan. Jadi banyak berlaku penipuan dan mungkin berapa lama dia punya berlaku tu. Okay. So kita cuba pergi aspek yang lebih sensitif sikit, ataupun kita sentuh part isu sosial yang mana selalulah ini menjadi perbualan hangat di orang cakap kancah TV, media sosial dan sebagainya, iaitu tentang isu perkauman. Okay. Yang mana kita bukan nak cerita tentang racism, bukan. Tapi macam mana, ada tak pernah berlaku satu isu di mana satu latar belakang sosial ni tadi atau satu bangsa atau kaum ni tadi, dia mengenakan harga yang berbeza kepada kaum yang lain. Sebab dalam surah Al-Ma'idah itu ada satu ayat yang mengatakan Allah tadi tidak membeza-bezakan antara satu sama lain tadi kan. So mungkin pernah berlaku. Sebab ni kita nak spread orang cakap knowledge kan kepada semua audience tentang benda ni. So that tidak tertipu lah. Ada mungkin yang menipu berubah lah kan. So pernah tak berlaku isu seperti itu sepanjang 15 tahun berada dalam bidang meteorologi itu sendiri? Kalau dari segi bangsa tu, setakat ni belum ada lah. Cuma yang berlaku tu macam saya cakap tadi lah, penipuan ataupun manipulasi dari segi berat tu sendiri. Kalau tentang harga ni, kebanyakan yang saya jumpa ni adalah segelintir, bukan semua peniaga. Ada segelintir lah yang mengambil kesempatan. Dia tak kira bangsa pun. Asal ada peluang, dia lipat je kan. Itulah. Yang boleh bawa unsung tu, dia belasah je. Baik. So term lipat tu yang sangat betul. Sebab banyak yang dilipat. Saya sendiri pernah cakap, saya ada seorang kenalan yang mana saya cerita tentang kenapa saya sentuh tentang isu latar belakang sosial ni. Sebab saya pernah pergi ke satu rural area ataupun kawasan pedalaman di mana tadi mereka di rural area tadi tu ditipu bulat-bulat dan mereka tak sedar benda tu. Contoh okay. Mereka tadi di kawasan perairan laut dan mostly latar belakang mereka semua adalah nelayan, dan bila nelayan pasti sumber pendapatan mereka hasil laut. Cuma keterbatasan mereka tadi, mereka tiada tempat untuk memasarkan. Jadi di lokasi tersebut ada seorang yang boleh saya kata bijak pandai juga. Dia bukan daripada situ, tapi dia datang, dia membawa kata satu janji yang dia boleh bantu untuk memasarkan. Okay. Tapi yang berlaku sebenarnya dieksploitasi. Contoh kan, ikan ni sekian harganya begini, tapi dia ambil dengan satu harga yang sangat murah. Sangat murah sehingga kan tadi orang kata nelayan tadi terpaksa cakap rugi lah, bukan tu harap. Dan mereka tak sedar sebenarnya mereka rugi. Itu antara cerita yang pernah saya sendiri lalui, dan bila kita kongsi begini, dia macam knowledge tu tak sampai ke situ kan. Tapi
Alhamdulillah lah, hari ni kita dapat berkongsi sedikit sebanyak, dan mungkin in the future if we happen untuk berjumpa dengan orang cakap sesebuah entiti ataupun latar belakang sosial masyarakat yang tak tahu tentang ni, kita boleh kongsi. Ada mungkin para audience yang ada kat sini nanti boleh berkongsi juga kan tentang benda tadi. Okay, baik. Dan mungkin terkait uswah dalam perdagangan, itu terkait prinsip keadilan itu sendiri tadi. Tadi kita dah cerita sikit macam mana para orang kata sahabat terdahulu memperjuangkan prinsip keadilan ni dalam aspek perdagangan sendiri, dan juga tadi kita dah sentuh sedikit tentang isu kaum tu tadi sendiri, yang ada tak yang berlaku ataupun tidak, dan juga ketirisan dalam aspek metodologi ni tadi, berlakunya ketidakjujuran. Dan mungkin soalan yang orang kata mungkin last mungkin, dan adakah jika kita tadi as a masyarakat tetap mengambil orang kata remeh tentang isu timbang sukat ni, adakah yang memberi satu impak yang besar, ataupun dia masih lagi boleh dikawal ataupun macam mana? Okey, setiap perkara tu dia sudah semestinya dia ada implikasi lah. Kalau untuk soalan tadi ni, saya boleh katakan dia memang akan ada implikasi lah. Sebab apa, macam bro cerita tadi, di satu perkampungan nelayan kan, kalau kata dia nak menjual hasil tangkapan dia, kadang tak semua orang tahu. Contoh macam timbang kan, bila dia jual hasil tangkapan dia, dari segi harga pun dia dah ditipu kan, contoh grade ikan dan sebagainya. Lepas tu ditimbang pula di atas timbang yang tidak betul dan tidak ditertusahkan, dan dia pun tak tahu timbang ni kena tertusahkan. Dah 2 kali kena tipu kan. Jadi implikasi tu dari segi sudut pandang yang orang kata mikro ni, untuk satu kawasan nelayan, kat situ pun dah rugi. Contoh macam nelayan, dia pun tak tahu alat tu kena tertusahkan. Jadi kalau kita tengok dari segi sudut pandang yang besar, sudut pandang yang makro kan, untuk ekonomi negara sendiri, kalaulah import ekspor ni berlaku tanpa ada pengawalan terhadap alat-alat timbang sukatan ni, jadi boleh jadi negara kita akan kerugian. Dan macam saya cakap tadi, negara luar pun takut nak berurusan dengan kita. Sebab apa? Metodologi ni dia bukan di Malaysia saja, dia satu dunia ada. Satu dunia ada. Sebab itu kalau ni saya untuk makluman lah, setiap tahun 20 Mei adalah Hari Meteorologi Sedunia, di mana setiap satu dunia meraihkan Hari Meteorologi tu. Cuma di Malaysia ni dia kurang popular lah ayat tu, perayaan tu. Dia adalah dia bukanlah perayaan, dia maksudnya dia satu peringatan kepada satu perjanjian yang ditandatangan oleh beberapa negara. Sebab kita dah sepakati satu dunia mesti menggunakan standard macam ni. Jadi sebab itu pentingnya orang kata traceability tu. Maknanya negara ni punya ukuran, dia traceable tu satu je standard. So dia bukan satu term yang asing kalau pada dunia, cuma di Malaysia agak asing. Agak asing. Sebab saya tak, saya tak menidakkan benda tu, dan memang kalau saya sendiri pun is a new knowledge untuk saya terkait meteorologi itu sendiri. Dan jadi hari ni kalau tadi daripada aspek ekonomi, dia mampu memberikan kesan yang sangat besar. Lagi-lagi pula sekarang di tengah krisis ekonomi, dan lagi berlaku pula ketidakjujuran, ketidaktelusan ni tadi, maka lagi drop lah the economy kan itself. Tambah sikit lah boleh? Boleh. Okey, dari segi perdagangan tu kita banyak cerita sentuh lah. Cuma dari segi sudut kesihatan sendiri, contohnya ubat-ubatan, dos ubat-ubatan tu dia timbang by gram, betul tak? Jadi kalau kata alat-alat timbang yang dia orang gunakan ni tak betul ataupun tak seimbang, jadi dos ubat tu pun dah jadi tak betul. Dia memberi kesan juga kepada pesakit-pesakit ni. Sudut kesihatan tu juga mengalami implikasi yang besar juga. Dia kesihatan pun memainkan peranan. Kesihatan, ya betul. So itu sekaligus dapat memberi impak yang sangat besar kepada individu yang terkena itu sendirilah. Betul. Dan balik kepada soalan kita tadi, ketidakadilan ni tadi, dan apa efek dia kepada sosial ataupun moral masyarakat itu sendiri bila mereka ni, mungkin ni lari sikit daripada meteorologi, dia more kepada nilai moral.
apa terjadi jika seseorang contoh peniaga tadi dia tetap mengamalkan aktiviti yang Tidak jujur ni lah. tak jujur tu lah. Tu mungkin jawapan yang orang kata Dari segi sosial kalaulah kita bayangkan negara kita ni semua urusan perdagangan peniaga-peniaga ni semua tak jujur, apa jadi bila kita beli barang yang tidak mendapat hak yang sepatutnya? Apa jadi bila kita, contohlah kalau kita beli emas sendiri pun tak cukup kan, gram ataupun kurang, jadi kerugian sendiri kepada kita. Dia akan memberi satu masyarakat yang tidak, orang kata tidak apa, tidak begitu, tidak ni lah kata tidak seimbang lah dari segi ekonomi, perdagangan, tidak sihat lah lebih kurang kan. dia makin susah. Makin susah. Jadi banyaklah akan berlaku macam-macam isu, macam-macam pergaduhan dan sebagainya. Betul, sebab lagi-lagi pula kita menjelang akhir tahun 2024, Betul. di mana kita sering didendangkan dengan isu krisis ekonomi dan isu ketidakjaminan makanan, food security. Betul. So lagi pula dari dalam keadaan terdesak ni, lagi pula nak kena lipat. Ya, betul. Kan lagilah chaos apa orang kata institusi negara itu sendiri. So reminder kan to all the youngsters out there, jangan pernah sesekali kita lipat. Hashtag jangan jadikan lipat lah. And sebab isu ni mungkin new pada kita, tapi sebenarnya ia satu topik yang besar dan juga dia mampu memberi satu implikasi yang sangat dahsyat kepada sebuah institusi itu sendiri, baik ekonomi, negara, kerajaan dan sebagainya. Sebab tu kan kita orang kata salah satu reason untuk kita menjemput di meteorologi itu sendiri tadi, sebab kita lihat isu ni sebenarnya penting. Dan cuma hari ni mungkin kita yang buat tak penting, ataupun mungkin kita tak pernah diterapkan terkait isu ni sendiri. Okay, saya rasa itu kan terkait prinsip keadilan itu sendiri, dan ada sedikit contoh tentang latar belakang sosial, ekonomi, masyarakat dan juga sebuah institusi kebangsaan itu sendiri, apa yang akan berlaku pada negara sendiri. Mungkin kita lihat sekejap dan lepas ni kita akan masuk pada sesi penutup. Okay. Dan mungkin nanti kita boleh tahulah apa arah tuju terkait dengan meteorologi itu sendiri ke depan. Okay, terima kasih. Jumpa lagi sebentar lagi. Ciao. Okey, kembali lagi di Suara Muda Podcast. Podcast anak muda bicarakan terkait isu ekonomi, politik dan juga sosial. So hari ni kan, mungkin kita dah sampai kepada penghujung sesi kita pada hari ni, yang mana kalau tadi Bro Izzy sendiri cakap dengan saya, tak santai sangat ke? Sebab memang kita fokus, kita nak santai je conversation kita, sebab kita nak cuba spread the awareness by orang kata the conversation that we initiate right now. So mungkin kan, untuk bidang meteorologi sendiri kan, untuk topik kita sendiri hari ni, mungkin kesan dan juga pesan daripada Bro Izzy sendiri yang dapat secara langsung maupun tidak langsung yang boleh dikongsikan kepada para audience supaya orang kata lebih peka jadi dan sebagainya. Silakan. Kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Menarik lah. Okey. Okey, untuk pada kami lah, pada kami punya ni, tugas peranan kami ni adalah, pada kami adalah satu peranan yang sangat penting lah. Bila kami membuat kerja-kerja ni, kami beranggapan ianya adalah satu kebaikan lah kepada masyarakat. Sebab apa? Kita berpegang kepada amalan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan yang dibuat walaupun sebesar zarah, Allah akan balas. Dan peringatan juga kepada peniaga-peniaga yang mungkin ada niat yang tidak untuk tidak jujur lah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar-besar zarah kejahatan, Allah akan balas juga. Jadi ini peringatan jugalah kepada kita kan. Jadi tugas kerja ni juga satu ibadah. Kita niat untuk memberi khidmat kepada masyarakat, untuk memastikan yang penting sekali
alat-alat timbang yang digunakan di Malaysia ni mestilah tepat. Dan kita orang sendiri pun sebagai pengguna juga. Jadi kita pun kalau nak beli sesuatu, kita mesti nak mendapatkan hak kita. Jadi menarik juga Suara Muda membawa topik ini. Saya berharaplah semua anak-anak muda ni terutamanya, sebab banyak tengok ni orang muda kan, cakna lah jadi pengguna yang bijak, cakna tentang apa isu-isu yang berlaku bila di dalam industri ataupun di dalam perdagangan ni, apakah undang-undang yang perlu dipatuhi. Sebab ada juga anak-anak muda yang terlibat dengan perniagaan kan. Sebagai pengguna dan peniaga mesti kena peka lah. Dan untuk satu peringatan juga kepada semua, kalaulah kata ada disyaki ataupun diragui mana-mana alat-alat timbang ataupun alat sukat, contoh stesen minyak kan, kalau isi minyak tak cukup, ada tempat untuk salurkan aduan. Boleh adukan ke pihak KPDN. Jadi sebab kami tak ada kuasa untuk membuat enforcement, pihak KPDN saja yang boleh membuat enforcement tu. So that means segala ambush yang berlaku tu daripada aduan sebenarnya? Ya, daripada aduan. Okay, faham. So mungkin boleh promosikan sedikit aktiviti yang dijalankan oleh di meteorologi sendiri, dan mungkin soon in the future maybe ada peluang-peluang yang baik yang akan dilaksanakan. Boleh kasihan? Kami di meteorologi ni menjalankan kerja-kerja penentusan alat-alat timbang dan sukat di seluruh Malaysia. Di samping itu, selain alat-alat timbang, macam saya katakan tadi, banyak juga alat-alat lain yang sebenarnya sedar tak sedar adalah dia terlibat dalam kegunaan perdagangan. Sebagai contoh tadi, kerusi urut, perakam masa. Kita dalam terms perundangan dia panggil perakam masa, tapi sebenarnya dia adalah parking meter lah. Parking meter yang digunakan tu. Cuma sekarang ni kami punya cabaran adalah perkembangan teknologi tu, dia menjadikan kami agak mencabar. Contoh parking meter sekarang dah tak guna meter lah, sekarang guna apps kan, Flexi app dan sebagainya. Jadi sama juga dengan timbang, banyak juga timbang-timbang yang baru masuk, teknologi baru kan. Jadi itu cabaran kami sekarang ni untuk menentukan alat timbang dan sukat ni yang berteknologi tinggi. Baik. So peredaran waktu menjadikan bukan hanya sekadar timbang dan sukat sebenarnya, banyak perubahan yang membawa kepada cakap perlu up to date dengan cepat lah kan. So mungkin in the future di meteorologi akan lebih kata semangat, bersemangat ada tu. Sebab kita pun baru lagi hampir 5 tahun, dan kita punya matlamat dan visi pun kita ke arah teknologi lah. Sebab kalau kita tengok banyak ucapan-ucapan PMX pergi kan, mesti tertutup tentang AI, penjelasan apa semua kan. Jadi ke arah tu sekarang ni, kita ke arah tu. Betul. Macam podcast yang lepas, kalau ada tengok full podcast bersama Datuk Jalil, kita ada juga bincang tentang AI ni. Tapi AIR, isu air. Saya terselingat sikit. Sebab artificial intelligence is one of the thing yang soon dia sangat memberi impak yang sangat besar. Sebab saya mencelah sikit lah. Sebab bila arus peredaran tu bergerak terlalu laju, banyak alat-alat yang makin berkembang maju, penipuan pun semakin maju. Jadi kita pun nak kena seiring dengan dia orang. Betul. Kadang-kadang dia orang ni 10 langkah, 1000 langkah ke depan dari kita. Betul. Macam baru tadi saya tengok berita, Tesla, company Tesla sendiri dah mengeluarkan robot yang boleh menjalankan tugas di rumah. Sampai nak beli grocery sendiri, robot tu boleh handle. So ada lagi soon. Tak tahu, mungkin dia masuk dalam Malaysia, mungkin, I don't know. So itu tadi, kita kena faster. Dan begitu juga kepada anak muda kan. Hari ni kalau basic knowledge tentang isu-isu macam ni kita tak tahu, kita tak payah cerita jauh-jauh lah. Dan kita tak payah cerita jauh-jauh. Dan mungkin nanti soon kan, untuk sesi podcast ni, mungkin ini untuk sesi hari ni dulu. Dan kami dari Suara Muda Podcast melakukan ucapkan ribuan terima kasih buat pihak di Meteorologi Sdn Bhd di atas kesudian untuk bersama-sama dalam sesi podcast yang orang kata boleh dikira baru lagi
dalam industri media ni tadi. Dan soon insyaAllah kita akan grow bigger. Dan pastinya ini bukan yang terakhir ya. Pasti soon kita akan berkolaborasi sekali lagi. Mungkin masa terdekat ataupun mungkin kita tak tahu sebenarnya. Boleh jemputan, boleh terima lagi ya. Dia alu-alukan. Okay, so itu daripada Suara Muda Podcast. Mungkin daripada Cik Mizi ada lagi kata-kata. Okay, last lah saya nak ucap terima kasih kepada Suara Podcast kerana sudi menjemput dan susah nak sebut. Mengetengahkan isu topik ini supaya anak-anak muda khususnya boleh tahulah, dan semoga channel Suara Podcast ni boleh berkembang maju lah akan datang. Okay, InsyaAllah. So pastikan di akhir sesi ni korang jangan lupa follow, like dan juga share untuk Suara Muda Podcast terkait isu meteorologi, timbang dan sukat di mana uswahnya daripada aspek prinsip keadilan. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi untuk sesi seterusnya di channel seterusnya di Suara Muda Podcast. Dan cukup untuk hari ni, cukup. Saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua penonton Suara Muda Podcast. Boleh tepuk tangan semua.